yang maknanya 29. Ibu amal lah kan. Ini dah 30. Dah start record. Jauh tak? Terus lagi jauh. Tak terus berdua apa tu? Jauh sebab SOP jaga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan dulu dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sebenarnya saya dah terbuka tanda ni, jadi saya tak tahu kat mana kita berhenti. Kat mana surah apa ini? An-Nasr Al-Kafirun. Al-Ma'un. Oh, Al-Ma'un. Oh, belakang lagi ya, saya kan dah. Al-Kawthar belum ya? Mak ni dah separuh jalan kan itu. Tanda pun belum. Mau intro je. Intro je. Intro je. Ya. Ayat satu je. Saya ingat saya Al-Kawthar macam tak. Ayat pertama Ustazah. Oh, Al-Ma'un. Ini surah Al-Ma'un lah ni. Al-Ma'un. Okey. Kalau tak ada pen ni bagus, tak ada pen ni. Cuma satu tadi. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un saya buat ayat satu je. Oh, ya. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Juz 30, 107 surah Al-Ma'un, ada 7 ayat. Al-Ma'un bermaksud barang-barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ditanya siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Dalam ayat ini diberitahu golongan-golongan yang mendustakan agama. Maksud mendustakan agama di sini apa dia? Tidakkah kamu heran dengan keadaan orang yang mendustakan hari kiamat? Biddin ni kalau kita kata maliki yaumiddin kan, Tuhan hari agama, tapi agama ialah hari orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Dalam surah Fatihah kan ada ayat maliki yaumiddin. Yaumuddin tu hari kalau bahasa direct agama. Tapi kalau kita baca tafsiran dan sebagainya, din itu bermaksud hari kiamat. So maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari kiamat. So yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama ialah orang yang mendustakan hari
hari kiamat. Tidakkah kamu hairan dengan orang-orang yang mengingkari bukti-bukti akan kebenaran hari itu? Dan tidakkah kamu hairan dengan pendustaannya terhadap dalil-dalil yang membuatkan berita akan terjadinya hari yang sangat besar itu? Daripada beberapa rukun iman kita ialah percaya kepada hari akhirat, hari kiamat. Orang yang tidak percaya kepada hari kiamat ini, mereka akan mendustakan atau mengingkari bukti-bukti akan terjadinya hari kiamat itu. So sebenarnya kalau hari kiamat ni, keimanan kita kepada hari kiamat ini merupakan satu keimanan yang besar kepada kewujudan Allah SWT dan keesaan Allah SWT. So orang beriman ni orang yang hebat, dia percaya kepada hari kiamat, pada syurga neraka, perkara-perkara gaib yang kita tak nampak. Dan hari kiamat ni hari yang pasti akan berlaku. Maksud saya kat sini, bila kita percaya kepada hari kiamat, dia menjadi satu tembok penghalang, ataupun menjadi satu sebab untuk kita tidak melakukan kejahatan dan melakukan banyak lagi kebaikan. Sebab kita ada matlamat yang di hujung sana. Sebab kita meninggal pun, kita mati pun, masuk dalam tanah ni pun, kita tahu dia tak habis kat situ saja. Orang yang kalau dia tak percaya kepada hari kiamat, dia anggap dia mati, habis saja, habis yang punya. Sedangkan kita kata lepas itu ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang lebih panjang lagi, iaitu pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat ni, dia mendustakan dengan tidak percaya kepada berlakunya perkara itu pada masa akan datang nanti. Allah Ta'ala alam bila berlaku hari kiamat itu. Namun begitu Nabi SAW ada menyatakan beberapa bukti dan ada beberapa tanda-tanda berlakunya hari kiamat tersebut. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya akan berlakunya hari kiamat tersebut. Apa dia orang-orang yang dikatakan sebagai tidak percaya kepada hari kiamat? Yang kedua di sini, ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang berherdik, menghina ataupun mengkeji anak-anak yatim. Pendusta itu adalah orang yang buruk tabiatnya, bengis perangainya, keras hatinya, suka mengambil hak anak yatim dengan semena-mena dan tidak menaruh kasih sayang kepada anak yang lemah ini. Yang demikian itu, kerana ketika itu mengingkari hari kiamat, berarti dia tidak menginginkan pahala dan tidak perlu takut dengan siksa neraka. Ini antaranya lah, kita kalau baca Quran ni, dia ada kena baca banyak-banyak tempat supaya dia ada gabungan. Tapi kalau kita fokus kepada surah Al-Ma'un ini, orang yang mendustakan, tidak percaya kepada hari kiamat, antaranya ialah orang yang tidak belas kasihan atau menghina atau keras hati terhadap anak-anak yatim. Anak yatim ini, kita tahu Nabi SAW merupakan antara orang yang kita panggil anak yatim dan orang yang hebatlah dalam kalangan anak-anak yatim. Jadi dia mengetahui susah payahnya. Kita tak tahu kalau kita ni selalu cakap kesian ke orang, kita tak rasa macam mana. Kita tak rasa macam mana, jadi kita tak tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi anak yatim. Ketika dia lahir sendiri pun kan, mak dia pun meninggal ketika dia masih kecil dan sebagainya. Jadi dia pun merasai bagaimana perasaan anak yatim. Dan Allah mengangkat darjat anak yatim itu selari dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi mengherdik ataupun menghina anak yatim ini merupakan satu sifat yang keji, yang buruk tabiatnya, merupakan orang yang tidak kuat imannya terhadap hari kiamat. Namun demikian, saya rasa dalam kalangan kita ni tak adalah jelas sangat. Mungkin dalam kalangan ahli keluarga yang kita tak tahu yang berlakunya perkara ini. Kalau secara terang-terangan itu mungkin orang tak berani nak buat sekarang ni. Lebih kita tengok orang suka menderma, suka mengambil rumah-rumah anak yatim sebagai rumah angkat mereka, memberikan makanan, pakaian dan sebagainya kepada anak-anak yatim yang mungkin berlaku mungkin dalam kelompok yang lebih kecil. Itu kita kena lebih berhati-hati. Maknanya ibu bapa atau bukan ibu bapa, maksudnya ahli keluarga dia yang membuli lah, ataupun tidak membela nasib anak yatim tersebut. Ini masyarakat yang sepatutnya kena bertindak atau lebih cakna terhadap anak-anak yatim yang ada dalam persekitaran. Dia bukan, kalau saya nampak kat sini, bukanlah terfokus kepada rumah anak yatim. Sebab anak yatim tu dia dah ada dia punya proses, dia ada dia punya pengurusan dan sebagainya. Tapi ini anak-anak yatim yang duduk dalam rumah-rumah yang pak dia dah tak ada, ditinggalkan kepada atuk nenek, ditinggalkan kepada ayah saudara, mak saudara, adik-beradik dan sebagainya. Yang lain,
ya, yang sepatutnya menjaga harta anak yatim tadi, menyegolahkannya, tidak boleh makan. Siapa makan harta anak yatim macam makan api kan, neraka kan, tak boleh makan, ambil harta anak yatim itu dalam keluarga sendiri. Dan kita kalau tahu ada anak-anak buah kita dan sebagainya yang tergolong dalam golongan anak yatim, maka perlu kita ambil peduli. Ya, macam mana proses dan sebagainya, sekolah dia, makan dia, dan keadaan sekarang ni bukan sahaja dari sudut fizikal tapi dari sudut mental juga. Ya, psikologi dia macam mana, mungkin dia tertekan dan sebagainya dalam keluarga tersebut. Okey, itu yang pertama, iaitu orang yang mengerti ataupun tidak membela nasib anak yatim. Yang ketiga ataupun yang kedua dalam konteks siapakah orang yang dikatakan tidak percaya ataupun tidak yang mendustakan hari kiamat ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dia juga tidak pernah mendorong dan mengajak sesamanya untuk memberi makan orang-orang miskin. Sangat kikir, ya, sangat bakhil dan menyuruh manusia untuk kikir pula. Dia menentang hak Sang Pencipta untuk dengan tidak mahu beribadah kepadanya, dan mengingkari pula hak sesamanya untuk mempergauli mereka dengan baik. Ini sebenarnya kalau kita tengok, dua sifat ini ialah orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya, orang yang tidak mahu berkongsi, orang yang tidak mahu memberikan sifat belas ihsannya kepada orang lain. Kalau kita berhubung dengan anak yatim tadi, dia tidak ada hati yang lembut untuk membantu, dan samalah juga orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, sekarang miskin ni kena redefine lah, ya, kena didefinisikan semula. Kalau dah ayam RM10, RM20, ya, saya pun rasa saya miskin juga. Tiba-tiba saya nak mengaku, saya declare saya miskin kan. Tiba saya rasa orang yang kurang upaya pula sekarang ni kan. Semalam beli ayam RM10.50 sekilo, ya. Saya pun masa siang ayam tu saya rasa saya ni kaya ke miskin sebenarnya saya beli ayam ni, ya. Macam mana orang nak how orang yang tak boleh ni nak survive, ya, orang yang tak boleh, ya, nak ikan pun limited kan, harganya 3 ekor, semalam beli ikan kisi RM10. Ya, saya rasa sebab saya beli kat kedai kan, tapi sama juga keadaannya. Miskin ini dalam keadaan orang yang memang layak lah untuk kita tahu. Ya, saya sangat respect dengan Ustaz Ebin, ya, ke Hulu Hilir dia membantu orang miskin. Dan itulah yang kita nampak, itu zahirnya. Yang di luar lain tu kita tak boleh nak tahu kan, tapi yang nampaknya membantu orang miskin di sana sini, kerana saya yakin orang-orang ini faham konteks yang dibawa dalam Al-Quran ini, ya, tentang memberi makan orang miskin, orang yang tidak percaya, tidak mengendahkan atau mendustakan hari kiamat ini tergolong dalam orang yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita faham di sebaliknya, hanya orang yang taat kepada perintah Allah, percaya kepada hari kiamat, jaga syurga dia elok-elok, ialah orang yang suka memberi makan kepada orang miskin. Ya? So kalau kita tak jumpa orang miskin dalam kalangan kita, keluarlah mencari orang miskin. Kena keluar. Atau kita tanya-tanya, dahulukan ahli keluarga. Kalau ditanya siapa saja, dahulukan ahli keluarga kita. Ya? Memang dia kata sebaik-baik sedekah nafkah itu, sedekah itu ialah kita panggil ahli keluarga kita dulu. Ya, kemudian baru kita keluar kepada masyarakat dan sebagainya. Tengok dulu dalam ahli keluarga kita siapa yang tu. Kalau dah semua dah mencukupi, maka keluarlah untuk bagikan hak kita tadi kepada hak orang lain yang kita simpan tadi kepadanya. Mungkin kita kata sudah cukup dah, sahabat saya dah bagi zakat, ya, saya dah keluarkan zakat, saya dah bagi apa lagi yang ada, ya, setiap tahun kalau kita keluarkan zakat fitrah, zakat dan sebagainya, itu dah memadai. Itu merupakan zakat-zakat yang tentu kepada pendapatan kita, simpanan dan sebagainya. Tapi ini yang setiap hari kita dapat itu, adakah kalau sudah mencukupi, sepatutnya kita sudah pun memberi kepada yang lain. Tapi Nabi SAW kata sedekah yang terbaik adalah ketika kita tidak ada apa-apa, kan? Kita bukan nak tunggu kita ada banyak duit baru kita nak bagi. Ketika kita tidak ada, itulah kita berkongsi dengan orang lain. So sebagai tazkirah juga, sebagai peringatan kita pada hari ini, memberi makan orang miskin ini di-highlightkan, dibesarkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, yang sayang kepada syurganya itu, dia sepatutnya memberikan kepada apa yang dia ada itu, berkongsi dengan orang yang miskin. Ada satu ungkapan, saya baca, saya tak tahulah siapa yang cakap ni, tapi saya baca, dia kata mungkin kata-kata hikmah, kata-kata hikmah, apa yang ada pada kita itu bukanlah yang kita simpan. Maksudnya
yang kita tak kekal lah, apa yang kita ada pada kita tak kekal, yang kita bagi ke orang itulah yang kekal. Kekal bermaksud ialah yang kita boleh bawa sampai pada hari kiamat. Yang kita ada tu kita ingat simpan kan, rupanya kita yang bagi itulah sebenarnya akan menjadi bekalan untuk kita kepada hari kiamat. So kita Ustazah pun banyak kali dah kita dah bagi peringatan. Hari ini pun saya ingatkan diri saya kembali, kita ada banyak cara untuk memberikan infak sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Mula dengan galakkan sedekah subuh kan. Mula dengan sedekah subuh lagi, kemudian hari Jumaat lagi, berbagi lagi makanan kepada orang-orang ini. Kita ada dia punya cara-cara untuk kita memberikan sedekah ini kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, tapi hati tu kena jagalah, sebabnya kadang-kadang orang ni bagi ni dulu pernah ada isu kan, bagi orang yang sedekah tepi jalan, yang apa tu, yang duduk-duduk tepi ni lah minta sedekah ni, ada kita panggil apa, ejen-ejen pula kan, naik van lah apa semua tu. Tak kisahlah, sebab yang minta sedekah tu memang dia dah susah. Kat Malaysia ni cakap je lah nak minta apa, ya, keluar je minta tabung, penuh je tabungnya, ya, berjuta-juta boleh dapat duit. Yang mana kita ni perlu ada tempat-tempat khusus yang kita memang tahu untuk kita beri sedekah. Ya. Baru-baru ni saya tengok dekat Facebook ada orang dia lekat-lekat duit dekat majikan tu. Nampak tak ada majikan tu kan, majikan tu duduk, dia ambil duit, dia tag, dia lekatkan duit kat baju orang tu kan. Saya tak faham lah dari sudut akhlak memberi dan sebagainya kan. Bagi. Tapi itu biasalah orang nak bagi contoh, kita ambil yang baik, iaitu boleh beri saja kepada siapa saja. Ya, ada duit kita tengok orang pakcik tu kan, confirm mereka tu orang yang susah. Saya tahu orang pakcik gat, cleaner, orang yang kerja bersih-bersihkan pokok apa semua tu, saya yakin 100% mereka orang yang susah. Dan makcik-makcik tu saya tengok dia tak mungkin dia nak kerja lagi di waktu usia dia begitu, kecuali dia memerlukan. Siapa nak kan, kalau tanya kita duduk rumah apa semua sebab kita ada pendapatan kan. Tapi kalau mereka tidak ada choice, ya, kadang-kadang mereka pula yang terpaksa membantu lagi anak-anak mereka walaupun di usia begitu. Ya. Tak perlu kita nak ada tempat yang spesifik sebenarnya. Kalau kita jalan mana-mana pun, kita boleh hulur saja duit kepada yang memerlukan. Ya. Baik, kemudian bawa pula kepada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, tadi hubungan kita dengan manusia. Maka yang keempat ini, orang yang tidak ataupun orang yang mendustakan hari kiamat ini ialah orang yang dalam ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Maka azab yang sangat pedih dan kerugian yang nyata akan ditimpakan kepada orang-orang yang salat tapi meremehkan keberadaan solat itu sendiri. Mereka mengerjakannya semaunya sahaja dikarenakan telah disibukkan oleh hawa nafsu. Buat solat ini hanya kerana dia satu kewajipan tapi meremehkan keberadaan, tanpa merasakan nikmatnya, rohnya, keperluan dia mengerjakan solat itu kerana dia membuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermalas-malaslah, dia macam terasa terpaksa-paksa kerana dia mengerjakan solat itu. Dan dalam bab solat ini, saya rasa mungkin ustaz-ustaz lain mungkin dah banyak kupaskan tentang kita panggil tu khusyuk dalam solat, persediaan kita sebelum solat itu menentukan juga proses dalam solat tu. Ya, solat awal waktu, wuduknya bagaimana, bersedia ketika waktu solat itu hendak masuk solat dan sebagainya. Solat ini perbincangan yang besar sebenarnya. Cuma kalau kita ringkaskan dalam bab ini ialah orang yang bila dia solat tapi dia meremehkan keadaan dia berada dalam solat itu tadi. Main-main khayal lah. Mungkin nanti boleh revise balik, boleh ulang kaji balik bab khusyuk dalam solat. Nak dapatkan khusyuk tu saya rasa banyak dah orang cerita kan, ustaz-ustaz semua cerita mengenai pentingnya jaga wuduk itu tadi. Wuduk yang sempurna kan, orang yang bersuci lagi, menjaga kebersihan tempat solat dia, pakaian dia, sampailah dia solat dan habis ketika dia solat itu pun dia menjaga semua rutin-rutin sampai dia boleh solat dengan sempurna. Sebab solat ni saya rasa memang orang-orang yang kalau kita sambung ayat 5 ni, dia sambung lagi siapa orang-orang yang celaka dalam solat ni tadi,
alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Mereka yang suka meremehkan solatnya. Siapa mereka? Sering menunda pelaksanaannya dari waktu yang telah ditentukan dan kadang-kadang tidak mengerjakannya sama sekali. Menunda, melewat-lewatkan, ya, ataupun tak buat langsung, dan tidak pula melaksanakan apa seharusnya dari solat itu, iaitu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Demikianlah mereka pun menyia-nyiakan, mensia-siakan solat, baik dari segi waktu dan pelaksanaannya. Ya, ini memang kalau ditengok kat sini, dia menjaga waktu solat dan kemudian pelaksanaan solat itu semua. Menjaga waktu solat. Saya ingat mungkin tak perlu kita nak perpanjangkan, ya, sebab apa? Mungkin Ustaz-Ustaz dah cerita, bukan Ustaz tak nak ulang-ulang ni. Ya, nanti kita nak surah ini cuma nak beritahu dalam mana-mana surah yang lain, kadang-kadang kita tak perasan cerita mengenai kepentingan solat ini, dan orang-orang yang suka melalaikan solat, termasuk kepada orang yang tidak mengambil berat tentang atau kurang mendustakan, mereka ini tidak percaya kepada hari kiamat. Poinnya kat sini yang penting ialah menjaga solat itu dan menjaga kenikmatan ketika melakukan solat tersebut. Ini dah waktu-waktu kita boleh jagalah, ya. Saya rasa anak-anak saya pun dah besar. Dulu kalau kita solat tu memanglah, ya, time solat tu lah dia panjat itu, dia panjat ini. Nah, ni kalau sekarang ini dah boleh lah kita sembahyang dan solat. Ustazah pun kalau solat tu memang ada apa sekarang ni, viral, bukan viral lah, sekarang suka buat mihrab tu kan, ya. Kalau kat rumah kita tu memang ada tempat solat untuk, kalau saya ada solat khusus saya seorang lah, tempat saya solat, saya mengaji. Kalau di kepung, ya, dihalang dalam bilik, walaupun bilik bersama dengan suami tu dihalang. Kalau berjemaah, ialah berjemaah kita kan di luar tu, tapi tempat untuk solat sunatnya, ya, tempat apa tu, sebab kalau Ustazah, saya tak boleh kalau saya semayang solat ada orang lalu-lalang. Kalau ada bilik tu memang ada bilik khas, tapi sebab bilik anak seorang satu, kenalah juga kan dengan suami tu, jadi saya ada tempat halang untuk sejadah tu. Dah usia begini, ya, saya tak tahulah masa dulu anak kecil-kecil boleh lagi, ya. Di usia sekarang ni, kalau alhamdulillah kita ada bilik yang yalah dah sendiri, okey, lega dah kan, tak ada tu, tapi ada, jadi saya halang. Dan suka sejadah tu memang terbentang begitu saja. Kan terbentang. So kita duduk kat situ lah, nak bergolek ke, nak apa ke. Lepas tu ada tempat Quran kita tu dengan sejadah tasbih ke apa, itu kita tarik dekat sayang, kita nak Tuhan nak apa, gitulah depan je. Kalau boleh telefon tu pun peok kat situ je kan. Peok. Istilahnya gulung-gulung kan. Anak marah tak gulung-gulung, kita pun kita gulung-gulung kat situ. Lepas tu senang tempat situ saja. Ya, tempat yang memang saya punya tempat tu memang ada dinding, ada ceruknya. Jadi kalau suami keluar toilet ke apa ke, dia bangun ke apa, di belakang lah, katil belakang tu. Jadi saya tak, dia berbunyi tu, dia berbunyi lah, tak nak halang dia berbunyi kan. Sebab sebelum tu anak saya kongsi bilik, jadi saya ada bilik bawah tu memang tempat saya solat ke, mandi ke apa ke, saya sembahyang situ. Jadi tak nampak orang, saya tak nampak lah orang kilir kan. Dah lepas tu kena adjust balik, kan, nak buat extension kat luar, tak apalah, biarlah dulu tengah zaman-zaman kita simpan duit sekarang ni kan, tak sesuai sangat. Ni nak ada tempat khusus kita. Perempuan lah, saya tak tahu lah, orang lelaki dia boleh lari-lari sumpah masjid ke mana, dia sebenarnya simple je kan. Saya tak tahu lah, saya perempuan yang memang ada tempat nak kita letak tempat-tempat kita untuk kita ibadah dengan tenang lah, dengan selesa, dan tak dengar ikut TV ke apa ke, bunyi-bunyi semua tak dengar, ya. Sebab apa? Kita tak nak kita ni leka dan lalai dalam solat, ya. Tempat yang khusus. Baik, kalau rasa sesuai bolehlah, sebabnya orang dia terpulang tempat bab solat ni asyik-asyik masing-masing. Kata saya boleh je, boleh tak ada masalah, ya. Tapi kalau tempat itu yang lebih perempuan, ya, satu hadis Nabi SAW. Sebab apa? Satu lagi Ustazah terinspired lah, ya, terinspirasi dengan buat satu tempat solat ni. Sebab Nabi SAW kata, bila ditanya apakah di manakah tempat yang paling baik untuk wanita di solat, ialah dalam rumah, di rumahnya, ya. Tak bermaksud kita tak boleh datang masjid surau, boleh dengan menjaga mahram kita, menjaga aurat dan sebagainya, boleh.
Tapi yang terbaik tu di rumahnya. Di rumahnya pun di mana? Di tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya. Kan bukan tengah-tengah lapang orang tamu kan. Memang rasa macam terdedah. Tu ada sekali tu bilik tu duk renovate dengan betulkan pun sembahyang kat ruang tamu lah juga kan. Memang rasa macam rasa tak terbuka. Walaupun rumah kita sendiri, tapi kita rasa macam terdedah sembahyang tu, orang semua tengok. Kita perempuan kan, dalam rumah pun rasa malu juga, rasa segan sembahyang anak-anak sendiri, tak ada masalah kan. Dan rasa macam ada rasa macam riak pula sembahyang dalam halaman dia. Jaga hati, sebab ada orang sembahyang pun dia tak boleh nak jaga kan. Tu sembahyang duha tu dah 12 ya. Kita okey je, tapi hati kita kena jaga kan. Sebab ada orang dia tengok kan, kita dah 4 mengerti, dia jalan bangun lagi kan. Hebat orang tu hebat tu sebab dia duduk jaga hati dia ni, jangan riak. Kalau boleh dia nak sembunyi-sembunyi kan, duduk dalam langsir dia longkok kan, dia sembahyang 12 rakaat sebab orang tak nampak dan dia jaga hati dia. Tu orang yang celaka solat dia sebab apa? Dia lalai dari solatnya, dia leka. Kemudian yang penting kat sini dia tak jagalah waktu solat dia dengan baik. Dan juga pelaksanaan solat tadi tidak menjaga kualiti dalam solat tadi. So, kalau ada bilik, ada tempat yang lebih tersorok, orang perempuan ni lebih baik dia solat dalam rumahnya ada tempat yang khusus. Allazi kemudian yang keenam, ada kaitan dengan orang yang dia ayat Quran ni kadang-kadang ibu muslimat semua, dia punya kaitan tu kadang dia patah balik ayat pertama dalam keseluruhan ayat ini. Bila nak tutup tu kita kena faham. Kadang-kadang bila kita baca tu dia macam melompat-lompat kan, macam kenapa pula tadi cerita anak yatim semua, tapi sudah dah jelaskan hubungan kita dengan manusia. Kenapa tak dicerahkan hubungan dengan Allah? Ada di tempat lain dia bagi ayat-ayat lain, surah lain beritahu yang penting hubungan dengan Allah dulu. Kalau kita pegang Quran ni, kita pegang satu ayat ni, kita kata bagi makan anak yatim je ni, kita tak solat. Kita tolong orang miskin apa semua dengan pergi sana pergi sini, tapi tak tutup aurat dengan sempurna. Tak juga. Jadi 114 Quran ni, 114 surah ni, jangan main celup-celup. Jangan main petik-petik. Memang kita kata ayat ni suruh pergi haji, ayat ni suruh solat apa semua. Dia sebenarnya kena gabungkan semua. Apa pun kita tahu kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam. So yang mana dulu kena dulu ikut tertib itu. Tapi dalam Quran Allah SWT Maha bijaksana. Dia tahu manusia ni, dia tak boleh. Kalau kita kata Quran ni, dia tak boleh cerita dia beratkan pertama cerita pasal akidah saja. Lepas tu yang kedua ibadah, lepas tu baru cerita tentang hubungan manusia. Tak ada, dia ada macam-macam. So bila kita baca Quran itu, kita ada macam sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap ada boleh cerita ni. Tapi bila kita gabungkan keseluruhannya, dia jadi lengkap. Sebabnya orang kata saya nak baca Waqiah saja kan. Sebab apa Waqiah? Sebab boleh murah rezeki tambah perempuan kan. Saya nak baca surah ni je. So kalau kita tahu hadis Nabi SAW kan, baca cerita sebelum malam tu Nabi tak baca pun surah Al-Mulk je. Kadang dia baca surah Ad-Dahri, surah Al-Insan, kadang dia baca surah Humazah, dia baca sebelum tidur tu ada beberapa surah. Tapi yang popularnya, yang masyhurnya dia baca surah Al-Mulk. Kalau kita kata surah biasa lagi orang baca surah Sajadah sekarang alhamdulillah lah orang dah baca Kahfi dah malam Jumaat. Orang dah tahu dah baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir kalau boleh dan sebagainya kan. So kalau tak boleh nak baca 10 ayat keseluruhannya tu tak ada masalah. Tapi kalau dah lama baca, dulu sejam kan, sekarang setengah jam. Tapi jangan 15 minit, tak cerita logik je, setengah jam tu okey Saya rasa 15 minit macam Yasin je mungkin sejam setengah dulu, setengah jam, sekarang mungkin setengah jam je lah tak sedar pun habis dah surah Al-Kahfi tu. Itu memang dia ada spesifiknya. Tapi janganlah kita itu saja. Tak khatam keseluruhan. Dia memang kalau 114 tu kita bawa dia lengkap, dia komplit. Tapi kalau kita ambil sikit-sikit jadi macam tu. Jadi maksud ayat ni kalau kita tengok dia tak bolehlah kita ambil ayat ni kata kena jaga anak yatim dengan bagi orang miskin. Itu je lah. Dan bila Allah kata orang ni celaka juga bagi dia yang lalai dalam solat. Nak beritahu juga, kalau kamu hubungan kamu baik sesama manusia, tapi hubungan kamu tidak baik dengan Allah Ta'ala, tak jaga solat kamu, maka kamu juga orang yang mendustakan agama tadi, mendustakan hari-hari kiamat. Dan masuk pula hubungan dalam akhlak dia pula tadi, iaitu ayat yang ke-6.
alladzina hum yura'un, orang-orang yang membuat riak. Yura'un, ra'a, ya, riak. Riak ni daripada kataan ra'a. Ra'a ni nampak. Dalam bahasa Arab ra'a ni nampak. Riak ini menampak-nampakkan, menunjuk-nunjukkan, menengok-nengokkan, ya. Ra'a ni tengok, nampak. So yura'un ini membuat sesuatu dengan riak. Mereka mengerjakan berbagai kewajipannya supaya dilihat oleh manusia lain dan tidak ikhlas kerana Allah SWT. Dan sesungguhnya orang yang selalu ingin agar perbuatannya dilihat dan dipuji oleh manusia lain itu adalah orang yang rosak, yakni kerana kerendahan harga dirinya telah membuatnya hanya mengawasi orang lain dan melupakan Tuhannya. Mengawasi orang lain, dia maknanya dia buat, dia lebih cenderung untuk orang tengok, bukan dia awas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Ustazah, kalau ada orang yang buat-buat dekat Facebook dia tunjuk macam Ustaz tadi kan, kita kata apa semua, dalam Quran ada kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka tunjukkanlah nikmat-nikmat yang, ceritakanlah nikmat yang kamu dapat. Jadi dia ada balance kat situ. Yura'un tujuannya riak, tapi dalam arti kata yang lain, orang itu buat supaya menjadi contoh kepada orang lain untuk membuat kebaikan. Oh, dia buat kebaikan macam ni, oh macam ni dia buat. Tetapi dia menjaga diri dia daripada tidak riak. Sebab riak ini bukan orang memang boleh kata dia riak, tapi dia yang jaga diri dia supaya tidak kata sebagai riak. Dia lah kena jaga diri dia supaya kuat. Kalau masak, kalau makan, kalau bekerja, kalau membuat satu kebaikan, maka orang yang kata dia itu riak, itu orang. Tapi kita menjaga, tadi dia kata kita membuat hanya kerana kita mengawasi Tuhan Allah SWT, bukan kerana orang lain. Faham konsepnya? Maksud Ustaz kat sini, bahasa mudahnya, tak kisahlah apa orang nak kata. Kita buat je lah. Orang kata kita riak-riak ni, apa semua, Ustaz ni. Tapi sebenarnya dia kena tunjuk, sebab dalam lain kata, saya dah bincang dah dengan dalam kawan-kawan saya dekat kuis kan, Ustaz ni semua kata, ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kan nikmat kamu kena tunjuk. Betul, nikmat dia pergi berjalan, dia makan sana, yang pergi bercutilah sekarang ni, insya-Allah lah dalam seminggu ni kita akan nampak lah kawan-kawan kita post berjalan sana sini kan. Itu nikmat yang dia nak tunjukkan kepada orang bahawa dia dalam keadaan dia bergembira dan kita mendoakan kegembiraan dia. Orang tunjuk anniversary dia, kahwin kan, ada dan sebagainya. Orang yang sakit hati ni, orang yang rosak hatinya, dia akan melihat dari sudut keburukan kan. Apa kata Prof kata apa, mata lebah, mata lalat. Nak kena buat revision ni banyak kali ni, ulang ni. Kita tujuan kita datang kan buat tazkirah kan. Lama tak dengar Ustazah, mata lebat, mata lalat. Mata lebat, mata lebah, mata lalat. Orang yang melihat. Jadi kita ni sebagai orang yang tahu tentang kebaikan, kita doakan kepada kebaikan. Ni kita yang hati tu, Ustazah kata riak tu dalam hati manusia tu je. Kita sendiri yang kita akan tengok, dia ni menunjuk-nunjuk apa semua kan, dia tak ada niat pun. Kebaikan, kalau kita pandang semuanya baik, maka akan dapatlah kebaikan. Dan macam mana pula kita pandang orang yang menunjukkan kesusahannya? Adakah dia nak riak tentang kesusahannya? Kita kena tahu juga ada orang yang susah pula yang tak menunjukkan kepada kesusahannya. Dalam surah Baqarah, tak silap saya, ada orang yang memang dia susah, ini orang yang paling baik. Orang yang susah, dia tak tunjukkan kesusahannya, dia tak meminta-minta. Tetapi salah dari sudut kita yang tak nampak dia susah. Kita yang kena ni lah, sebab apa kita yang senang ni tak nampak dia susah. Orang susah sepatutnya dia tak tunjukkan kesusahan dia, dia tak meminta-minta. Tapi kita kena tahu dia layak diberi, dia yang susah. Itu hubungan kita dengan manusia tadi, kita kena lebih tahu bahawa orang itu layak diberi, ataupun mereka sebenarnya golongan yang tidak memerlukan. Sebab riak ini tadi ialah saya nak beritahu, kita buat saja kebaikan kita, dan kalau kita tunjukkan kepada orang itu dengan niat bahawa memberikan contoh teladan yang baik kepada orang lain. Susah, kita kan bagi sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak nampak, tak tahu. Kita kena sebaik-baik sedekah dan disembunyikan apa semua. Ya betul. Tapi kalau orang itu sudah kuat, sudah kita tahu memberi inspirasi kepada orang, kita tengok, tunjuk. Kalau saya tak adalah tak sekuat Ustaz itu untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut.
Sedangkan saya jadi jawatankuasa masjid di Masjid Al-Azhar Kuis kan. So kita tahu tiap-tiap orang kalau ada meeting jawatankuasa masjid menentangkan sumbangan infak daripada orang luar, kita tahu ada nama-nama yang bila masukkan online banking kan, nama dia ada. So bendahari masjid akan paparkan tanpa jumlah lah. Tapi kita tahu orang-orang ni yang memang konsisten setiap hari ada sumbangannya, sedekah subuh dipotong dan sebagainya, kita tahu. Ya, ada yang memang tak buat online banking. Bila tak buat online banking, nama dia tak ada lah. Dan kita tahu dia macam ada sumbangan kita melalui kita apa semua kan. Dan tanya kenapa yang ni tak ada dalam online banking, jadi namanya kita tak papar dan sebagainya kan. Tulis hamba Allah dan sebagainya. So ada yang nampak, ada yang tak nampak. Terus tapi sebagai jawatankuasa masjid, saya tahu lah kan, dia memang sembunyi kan, tapi kita tahu. Dan kita tak adalah mewar-warkan jumlah sedekah terbanyak kesian kat dia. Sebab kita takut merosakkan hati dia. Kita takut dia pun rosak nanti kan, hati dan sebagainya. So tak nak. Tapi orang yang menunjuk tu susah macam mana? Bukan menunjuk maknanya dia dah publikkan benda tu, dia mesti mungkin kita boleh anggap dia mempunyai kekuatan hati dia kuat untuk menjaga apa yang dikatakan oleh masyarakat kan, dikecam dan sebagainya. Baik, yang terakhir yang ke-7, mungkin boleh masuk surah yang baru lepas ni. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Inilah ayat al-ma'un ni, iaitu barang yang berguna, barang yang baik. Dan orang-orang yang enggan memberikan segala sesuatu yang berguna dan boleh menolong orang lain. Kendati ni bahasa dulu ya, kendati ni walaupun barang tersebut tidak akan membahayakan dirinya bila dia memberikannya kepada orang lain. Demikianlah mereka selalu menahan kebaikan mereka dan menolak orang yang meminta tolong kepada mereka. Singkatnya, mereka ini adalah orang yang tidak mahu bersikap baik kepada Allah dan tidak mahu bermanfaat bagi hamba Allah. Mereka adalah orang yang bengis, bakhil dan riak. Itu kesimpulannya lah. Tapi ayat ini nak beritahu orang-orang yang dia tak nak tolong orang lain dan dia tak nak pula berikan kebaikan kepada orang lain, menghalang daripada melakukan kebaikan. Dia tak nak beri barang tu pada orang lain walaupun barang tu tadi tak adalah memberikan kebaikan pun kepada dia. Siapa ada barang lebih kat rumah tu, dia bagilah. Tapi yelah, saya dulu pernah kena tegur orang kawan saya ni, antara orang yang suka beli barang suka beli. Kalau pressure cooker tu belilah sampai 2 biji. Tak tahulah, lepas tu tak masak. Sebab dia dah rosak kan. Lepas tu rosak tu rasa macam ada peluang untuk beli baru ni padahal di atas servis dan sebagainya. Membeli. Saya cuti sekolah ni tengah nak buat spring clean lah kat rumah tu. Kalau pejabat panggil 5S kan, 5S aku, sisi apa semua. 2 beg besar tudung saya ada. Ada tak pakai tudung? Kalau besar, beg besar. Tapi saya kira berpuluh lah tudung tu. Yang dulu dah tak pakai, sebab dulu kan kita ada fasa-fasa yang pakai tudung kan. Pakai tudung yang pin-pin. Sekarang saya dah macam-macam masjid lah saya kan. Kapan saya kata, kenapa macam pakai macam masjid? Saya memang suka pakai macam ni. Sebab saya selalu tengok jemaah kan. Dan memang senang lah, senang hidup. Dulu memang saya pakai tudung bawal kan, pin-pin dan semua. Dan saya cubalah baru ni nak pergi kan, saya rasa macam sejam kot saya nak kena bersiap ni. Saya kata kan, memang nak pin, nak apa semua kan. Tak boleh lah, saya tak boleh nak tolerate dengan benda tu kan. So saya dah kemas tudung bawal saya apa semua. Saya kata ini memang biasa saya jual lah. Saya beri love kan, saya jual. Dan ada sumbangan, lepas tu sumbangan ke tempat mana adalah kan, charity tu adalah semua dan sebagainya. Saya kira-kira macam memang banyak lah. Dan tudung-tudung yang kadang-kadang beli juga yang warning-warning ni tak sedap kan. Lepas tu pergi menempah lagi, ada tempahan belum sampai lagi kan. Jangan boleh fikir ya. Kalau kita nak buat seperti mana kita nak bagi tudung tu pendek, nampak dada. Macam mana kita nak bagi untuk orang? Itu kan Yang lama punya lah. Oh, okey, bagus soalan ni. Kalau yang pendek tu biasa saya letak kat luar tepi tempat sampah tu lah. Sebabnya kalau orang tu yang recycle tu kan, kalau dia boleh pakai, mungkin pendek tu sesuai kita pakai kat dapur-dapur kan. Ada orang pakai kat dapur, dia nak masak dan sebagainya, dia pakailah. Terserah lah. Tapi kalau tak ada pun kat rumah kita tak boleh buat apa dah kan. Nak bagi tu mungkin terpulang lah. Bagi Ustazah tak ada isu lah. Kita nak bagi itu nanti kita menggalakkan dia pakai tudung tinggi dan sebagainya kan. Tapi pandailah dia untuk gunakan tu di tempat yang bersesuaian ya.
berikan barang. Kesimpulan dalam ayat ini dia kata apa? Mereka adalah orang yang bengis. Bengis sebab apa tadi? Mereka tidak makan kepada anak yatim kan, hatinya menghina merhedi anak yatim. Bakhil sebab apa? Tak nak bagi makan orang-orang yang miskin tadi. Dan riak sebab apa? Mereka menunjukkan segala apa yang mereka buat tadi tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. So apa yang kita boleh belajar daripada surah Al-Ma'un ini? Lembutkanlah hati kita. Ya, sentiasa melihat orang yang susah tadi, orang anak yatim terutamanya, kemudian orang yang miskin untuk sentiasa kita bantu. Dalam masyarakat kita kena sentiasa cakna, sentiasa tahu siapa orang yang kita perlukan untuk kita sentiasa bantu. Kemudian membuat sesuatu itu ikhlas kerana Allah SWT. Ya, jangan tunjuk ni memang dia bak hati lah. Bila kita dah lembut hati, dah jaga hati dan sebagainya, kita dapat menguatkan hati kita daripada mengatakan kita buat bukan kerana orang lain, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ustazah buat PhD tu kan, memang guru mentor saya dia tulis besar-besar, buat PhD kerana Allah Taala. Ada saya tipik, ya, buat PhD kerana Allah Taala. Dia memang daripada awal saya masuk kelas dia, guru saya ni Ustaz Khairul ni, Dr. Khairul ni, dia kata kat saya, dia kata kat kami lah, dia punya apa yang ikut kelas dia ni, first kali kelas dia tanya sebab apa buat PhD. Masa tu kantoi lah kan, tak tahu jawapan yang tepat tu. Sebab nak dapatkan apa kerja yang bagus, nak dapatkan pangkat, nak dapatkan KPI masing-masing lah. Sebab dah memang dia akan suruh lah, dia akan suruh lah, memang patut kena buang kerja, kena tak boleh naik lah sebab tak ada apa sebagainya. Habis semua dia cakap, dah habis cakap semua dia kata, lepas dia buka slide, buat PhD kerana Allah. Dia kata, habis surah Allah lazim. Tak ada cakap apa lah. Memang terpegang. Tapi memang betul pun ya. Akhirnya bila kita habis itu, kita tahu sebab apa. Dia jadi lega, dia jadi lapang. Sebab orang yang buat PhD kerana nak pangkat, habis dia dapat pangkat, dia dapat. Lepas tu apa lagi selepas itu? Tapi bila kita lega kan, ada je kawan-kawan saya lepas PhD itu nak dapat pangkat, tak dapat. Apa semua. So memang menyebutlah angka-angka tu kan, 45, 52, terkejut saya ya? Terkejut saya. Bila ada orang cakap, saya 45 lagi, dia dah 52. Macam, saya umur 46, saya kata kenapa 45, 52, dah umur 52 kan. Dia sebut pangkat lah kan. Jadi lega. So bila kita buat itu kerana Allah Ta'ala, kita yakin, kita tahu bahawa Allah akan balas dan memberikan ketenangan. Yang penting kita nak tenang hati ya? Tak ada rasa apa, dengki sama manusia dan tidak rasa tidak puas dengan segala sesuatu. Okey? Boleh? Kita laju lagi masuk surah Al-Kautsar. Sebab Kak Ali dah sedang nak lari kan, kita tengok itu baru saja, baru ya. InsyaAllah. Lama dah, yalah kita pun dah 2 tahun setahun lebih kan. Tahun 15. Dan apa 6-7 tahunnya, tolak COVID 2 tahunnya. InsyaAllah boleh laju-laju ni kan. Kita habis kat Al-Kautsar ini. Ada banyak benda kahwin juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar, yakni sungai di syurga. Menarik ni kalau kita baca, Allah bagi janji kepercayaan kepada hari kiamat, diseronokkan pula kita dengan nikmat di syurga. Sebab apa kita tak boleh mendustakan hari kiamat? Sebab yang kekal tadi, target kita utama memanglah syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Wahai Nabi SAW, sesungguhnya kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia ini, termasuk di antaranya berupa kemenangan dan kejayaan. Sedangkan di akhirat nanti, kami telah menyediakan untukmu sungai Kautsar, sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Permukaannya terbuat daripada permata dan lumpurnya terbuat dari minyak misik. Misik ni minyak wangi ya, minyak misk ni minyak wangi kan, macam antarlah misk kot. Sungai Kautsar ini adalah khusus kami sediakan untuk memuliakanmu kerana engkau memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penurunan surah Al-Kautsar ini adalah untuk memujuk Nabi SAW, ada kena-mengena
bermula dengan ayat ketiga tu, inna syani'aka huwal abtar, sebab Nabi dikatakan orang yang terputus zuriatnya, terputus keturunannya, kerana semua anak lelakinya ditakdirkan Allah meninggal. Dia tak ada keturunan lah. Jadi orang-orang macam Abu Lahab, orang kafir Quraisy ni, dia suka hina Nabi dengan katakan al-abtar. Al-Bitr, batar ni maknanya orang yang tidak ada keturunan, tidak ada zuriat. Ya, hati-hati ya, jangan cakap orang tu mandul kan, orang tak ada anak. Kan ya, sebab Nabi SAW bila diberikan ni, kita memang ayat ni kata sahaja Rasulullah SAW saja yang dapat, tak. Dia memang bagi khusus kepada Nabi SAW, tapi secara umumnya kepada kita semua, kepada yang ada sama cirinya dengan Nabi SAW, yang mana kebaikan kita dah dapat di dunia hasil daripada kesabaran dan keteguhan hati kita, ya, menahan diri daripada keherdikan orang, cacian orang dan sebagainya. Maka Allah janjikan satu syurga, sungai yang besar di sungai yang hebat di syurga nanti. Dia sungai ni memang kita tahu dia punya sinonimnya, dia punya hubung kaitnya dengan syurga. Ada sungai yang mengalir, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu dan sebagainya kan, ada sungai-sungai ini. Dan memang sungai ni merupakan satu punca kita panggil kehidupan. Bila ada sungai, ada air, maka akan ada kehidupan. Bila sungai itu dirosakkan, tak naklah sudah cerita pasal alam sekitar pula kan, ya, orang kurik sungai, orang apa semua, jadi banjir tu berlaku. Bila banjir berlaku, mulalah nak buat terowong bawah tanah lah kan sekarang ni kan, nak buat tembok menghadang banjir lah, nak buat ni banjir. Tapi sebenarnya punca utama dia sungai. Ada kawan saya buat PhD mengenai sungai apa semua ni, mana kata untuk menghalang banjir tu tadi, sungai tu kena jaga dulu. Sungai tu punca utama dia. Sebab bila sungai tak boleh air mengalir, air sungai naik. Bila air sungai naik tu berlaku penyebar banjir. So Wak Imam buat tembok ke, buat apa ke, tak apa, itu perancangan kita panggil ad hoc. Tapi mungkin jangka panjang lah nak kena jaga kan. Sebab kita tengoklah pencemaran dan sebagainya. Itu cerita sungai di dunia. Tapi sungai di akhirat, dia kata apa? Airnya lebih manis dari madu. Saya kecil manis susah, saya tak boleh minum. Janganlah fikir macam tu ya. Letih Ustazah ngajar. Ustaz ngajar pada depan ni, Ustaz ngajar letih lah. Letih lah ngajar haji, ya, haji-haji ya. Dia lah kepala dia kecil manis madu. Tak manis loh, boleh minum ya. Tak sama dengan madu kita kat dunia ni. Saya tak suka minum madu, tak apa, ada susu. Lebih putih dari susu. Saya tak boleh, saya alergik apa? Apa alergik yang susu tu? Laktosa. Laktos, tak boleh laktos. Ada kawan saya, ustaz tu, dia memang tak boleh. Kalau buat apa-apa susu dia tak boleh. Kalau saya dulu buat bubur saya suka bubur susu cair tu kan. Setiap pagi dia creamy sikit semua kan. So lama-lama dah tahu dah, kalau satu pejabat tu memang katakan yang kenal lah, yang kenal tu memang tahu dah, buat bubur saya dah tak bubur dah lah. Saya bubur santan. Santan dia boleh minum, dia boleh makan. So kadang-kadang kita buat macam sagu mata ikan kan, bubur lah susu cair sikit bagi dia creamy sikit semua kan. Tak boleh. Saya tak apalah, saya cakap dia tak sedap kat kita tapi dia boleh makan sebab dia seorang kan. Bubur apa boleh, susu tak boleh kan. Tapi kat akhirat boleh dah minum susu. Ya, nak susu nak minum apa je lah boleh. Ada sungai arak pun sebenarnya. Saya tak pernah minum arak. Ya, ada semalam kan saya kadang-kadang kan saya malas nak komen sebab saya ni ustaz, bukanlah membawa title ustazah, nak kata ustazah sangat tu terpulang lah kan. Saya ni biasa-biasa je lah. Tapi dia kata dia buat perumpamaan lah, kahwin dengan suaminya. Iswan sama ni katalah dia nak bersama-sama dengan suami dia, jangan putih lah. Suami dia semakin tua, like aged wine tu kan, wine yang makin berusia tu. Sebab kan sekarang ni Johnny Depp tengah bergaduh kan. Saya pun tak tahu JD apa benda lah ni kan. Tapi ada satu grup sekolah ni saya baca, ada masa kan saya baca, oh ni yang berlaku apa semua kan. Sebab dia kata all fat boy, all fat man apa orang. Suami ni makin tua makin gemuk, boncit dengan apa semua kan. So adalah seorang ni dia buat perumpamaan sebab daripada tu saya suka suami saya sebab makin tua makin seperti age wine tu. Age wine kan. Arak yang semakin berusia. Arak ni makin usia makin sedap dia kata kan. Yang since 1970 makin tua, kita tak tahu. Tapi yang buat ayat tu orang Melayu, orang Islam.
kan. Saya kata kenapa dia buat perumpamaan suami dia makin tua seperti arak yang makin berusia kan. Saya kata boleh ke dalam kepala saya ni kan, sebagai orang yang belajar ni macam dia tiba terfikir boleh ke kita menyamakan sesuatu dengan benda yang haram kan. Tapi macam mana dia beritahu sedap arak yang makin tu kan, sebab dia tak pernah minum arak tu. Lepas tu tiba-tiba saya fikir balik, tak payahlah fikir, biarlah dulu ya. Sebab kalau nak fikir ni kan jadi perbahasan yang panjang. Tapi kalau ikut asasnya tak bolehlah kita nak menyamakan kan. Seperti caluk yang diperang ke ya? Seperti budu ke kan. Bolehlah kita agak, sebab arak tu kan nak menyamakan. Tapi kalau kita fikir terlalu dalam, orang kata alah dia tu fikir sangat pasal benda tu. Cuma perumpamaan je kan. Perumpamaan seperti arak yang dibiarkan lebih lama kan. Kita tak tahu arak tu diperah setakat mana dia punya sedapnya kan. Tapi kita minum lah dekat akhirat nanti. La yusadda'una wala yuzifun kan, tak memabukkan. Arak-arak yang tak memabukkan. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau kita tengok tadi kaitan dengan ayat sebelum ni, fawailul lil musallin, orang yang mengerjakan solat, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un ya. Maka di sini beritahu fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu. Kerana Allah selalu memberimu anugerah yang besar seperti itu, maka laksanakanlah solat dan ibadah-ibadah lainnya hanya semata-mata kerana Tuhanmu. Berkorbanlah hanya semata-mata kerana saja, dan tunjukkanlah setiap ibadah fizikmu. Fizik ni maknanya fizikalmu, badanmu, dan sedekahmu hanya untuk mendapat redha Allah sahaja. Dia ada kaitan juga dengan ayat sebelum ni kan. Itu dia punya hubung kait dengan ayat sebelumnya, iaitu masih lagi dikatakan ibadahmu, sedekahmu semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang satu benda yang mencabar ya? Mencabar kita nak buat ni, nak melangkah ke surau pada hari ini pun kerana Allah SWT, bukan kerana manusia, bukan kerana yalah, kalau kawan ajak ya betul, kerana kawan ajak ya, kerana nakkan sesuatu itu tuntutan dunia. Tapi kerana Allah SWT menambahkan ilmu, kerana nak menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT, itu lebih penting. Dan dalam ayat ni mungkin dia tak kupas tentang wanhar, dan berkorbanlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang promo tentang korban-korban ni, memang inilah ayatnya. Ya, sekarang ni kita akan dengarlah selalu ayat ni ya. Masjid buat mesyuarat, saya jawatan kuasa masjid mesyuarat dah tutup dah. Postmortem Ihya Ramadan tutup. Tapi dalam mesyuarat yang sama kata kejap lagi kita nak buka satu jawatan kuasa baru, iaitu jawatan kuasa korban. Dah ada meeting dah. Tutup je meeting minggu ni Ihya Ramadan. Dah selesai dah ni, kita orang bekerja semua. Minggu depan ni dah masuk meeting korban. So kalau duduk kat masjid ni memang ada je lah dia punya event-eventnya. Tapi jawatan kuasa masjid kata dah keluar dah kat metro ni, dia kata ya, satu bahagian korban kat Malaysia ni macam nak RM1,000. Tahun lepas RM850 kan? Kat Swiss RM750. Sini apa tu? Dah RM780 tahun ni. Dah decide dah. Alhamdulillah, masih lagi dalam range. Tapi dah war-war lah tempat-tempat lain tu macam dah. Itu mungkin dia nak viralkan dulu lah kan. Tapi jawatan kawasan masjid ni mulalah pergi mencari-cari lembu. Masjid kita dah ada lah tempat-tempat lembu-lembu yang kita nak tengok. Bukan senang ya. Nak korban ni lembu ni nak tengok kakinya. Kita orang ada, kalau kat sini tak tahu, tapi kalau kat PIS tu dia ada jawatan kuasa pemilihan lembu. 3 orang, 4 orang ni mana dera betul tengok lembu. Saya pun tak tahulah, tengok tanduk, dia tengok bonggol, ini kacukan, dera betul lah, ni kacukan ni. Lepas tu orang yang pergi sana, yang pergi ke kandang lembu, orang yang tukang siap-siap ni lah, dia tukang nak gambar. Yang ni tak dapat pergi, so dia kata tak apalah, tunjuk gambar je kat ustaz-ustaz tengok kan. Dia suruh ambil gambar kepala, bonggol, kaki, peha, dia nak tengok peha tu. Lepas tu berapa kilo, kacukan ke tak kacukan ke, beri apa-apa tak, jenis-jenis dia. Dia tengok, ini okey, ini tak okey, dia kata, ambil yang ini, ambil yang itu. Dia tahu berapa umur semua kan. Bukan kecil kan nak, tapi dah cukup tu dia boleh ambil, dia kata. Kadang besar tu pun tak sesuai dan sebagainya kan. So berkorbanlah. Memang di luar sana pun masih lagi boleh. Kalau kita mampu di dalam, sambil di luar pun di luar. Terpulang, tak ada pun kata pahala itu berbeza dan sebagainya. Ini pun isu dia, tengoklah akan berlaku lagi. Ustaz-ustazah ni menjawab di sepanjang bulan
Ni Ustazah saya nak pergi ke Boja apa semua kan. Kita kata boleh ke kita buat? Tak boleh, kita kena buat kat Malaysia yang mana jatuh kuasa kita kena buat. Tak ada isu lebih daging berlemak-lemak ke apa, tak ada. Ada pula kata yang dekat, tak tahulah benar ke tidak kan, dekat Kemboja sana pun orang dah tak nak dah makan lembu banyak-banyak. Dia kata orang Malaysia datang. Saya pun tak tahu. Kalau saya dah renew pasport ni, dia nak pergi Kemboja. Saya jelas betul lah, dia setiap kali tu dia memang akan pergi ke sana. Perempuan dia, kawan saya, dia pergi ke sana untuk tengok madrasah dan sebagainya. Ajak saya banyak kali dah, saya belum ada kekuatan lagi untuk join dia ke sana. Sebab apa? Memang perlukan kekuatan yang kuat lah, mental dan sebagainya, tidur, tak kisah, makan dan sebagainya kan. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Kalau kita baca ayat ni pun, berkorbanlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya, ibu-ibu mak-mak saya dah masuk dah main dah duit, ya. Mak-mak dia tak ada masalah. Tapi kalau dekat universiti, dekat tempat saya, memang budak-budak ni saya dah cakap dah. Tahun depan bila nak korban, dah masuk dah tabung korban bawa. Satu hari RM1 ke kira lah, berapa banyak, satu hari RM10 dah boleh simpan. Tapi kalau ibu-ibu semua yang simpan, dia tak ada masalah. Kan, dia memang ada je zahab tu masuk untuk korban, dia dah, yelah lagi sebulan tu dia dah boleh sampai korban RM700 lebih semua kan. Tapi kalau orang yang tak bersedia, dia memang akan terkikir lah, memang tak dapat. Saya pun dah dapat banyak iklan lah, kawan-kawan untuk bagi. Pilihlah yang terbaik, kita tahu tempat yang terbaik untuk kita bagi dan sebagainya. Okey, inna syani'aka huwal abtar. Yang terakhir ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kamu, dialah yang terputus. Saya beritahu abtar ni, kalau ikutkan sebab penurunan ayat ini, al-abtar ini bermaksud orang yang terputus zuriatnya. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci kebenaran dan petunjuk yang kamu bawa itu akan terputus kebaikannya dan akan dicabut keberkahan dan manfaatnya. Sedangkan kamu semua keberkahan dan kebaikan, keberkatannya dan kebaikan, nama baik, teladan mulia dan pahala yang terus mengalir adalah akan menjadi milikmu. Ini kalau kita kata sebab Nabi SAW dikurniakan ganjaran yang baik dan tak terputus pun sebenarnya nama dia yang baik tadi, walaupun dia dihina sebagai orang yang batal, orang yang terputus zuriatnya. Dia ni dihina oleh orang kafir Quraisy sebabkan dia kata tukang tilik lah, sihir lah, orang gila kan dan sebagainya. Tetapi satu lagi hinaan yang diberikan kepada Nabi SAW oleh orang kafir Quraisy ini ialah dia adalah orang yang terputus zuriatnya, kerana kesemua anak lakinya ditakdirkan tidak panjang umurnya, ya, meninggal. Itu adalah salah satu hikmah di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala memberikan keadaan itu kepada Nabi SAW. Seperti macam tak boleh baca kan, untuk huruf sebab nak berikan Quran kepada beliau, kepada baginda SAW. Dan juga ditakdirkan dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, hikmahnya Nabi SAW ini tidak mempunyai zuriat lelaki. Dia ada tapi meninggal ketika kecil, ya? Sebab apa? Sebab tidak mahu nanti diwarisi kenabian itu kepada anak lelaki. Sebab itu yang selalu terjadi kan. Saya tengok kalau tuan guru pondok pun, kalau boleh dia nak bagi ke anak lelaki dia. Bisnes pun nak bagi ke anak lelaki dia. Kalau mengajar pun apa semua nak bagi kepada anak-anak lelaki dia sebagai waris, ya, tapi jadi tidak ditakdirkan begitu kerana Allah Ta'ala Maha Bijaksana, tidak mahu mewariskan kepada anak lelaki. Allah Ta'ala alam, mungkin ada sebab-sebab yang lain, tapi ini antara sebab yang kita tahu, ya, anak-anak lelaki beliau itu diambil oleh Allah Ta'ala ketika masih kecil. Dan sebab itulah menjadi satu sebab kepada orang tu nak cari apa? Sebablah punca nak hina Nabi SAW. Tak ada keturunan. Sebab ini juga berlaku dalam masyarakat. Ya, Ustazah Hafiz sendiri untuk cerita benda ni. Sebab apa? Menghina orang yang tidak ada anak lelaki ini merupakan satu apa kita panggil, bukan budaya lah, satu benda yang berlaku juga dalam masyarakat. Tak ada anak lelaki. Berlaku sendiri dalam keluarga Ustazah macam mana seorang bapa saudara itu nak kahwin satu lagi dengan alasan tidak ada anak lelaki. Stres kan buat alasan begitu. Kalau rasa kan bagi contoh yang nyata macam betul Ustazah. Kalau fikir Ustazah pun sendiri bila beranak dengan orang perempuan kan, dia terpengaruh, tak tahu orang lelaki ni kan. Kalau kita orang perempuan pun dia tak tahulah orang lelaki ni nak dia nak, memanglah kita tahu harta warisan itu akan diwarisi oleh majoritinya anak lelaki lah 1/2 dan sebagainya. Tapi kenapa
tahu kenapa anak lelaki tu dapat lebih. Sebab antaranya ialah mereka kena jaga adik-adik perempuan dia. Dia kena jaga mak dia. Harta yang dia dapat waris tu bukan untuk dia, bukan untuk dia, isteri dia. Dia kena bagi adik-adik perempuan dia ni. Dia kena bagi mak dia. Yang kena bagi harta tadi, sebab itu dia bagi lebih. Bukan untuk kegunaan dia, tapi untuk dia tolong uruskan pula anak-anak yang lain. Kalau bagi kat perempuan ni tadi bila berkahwin, dia dah dapat kepada suami dia. Tak silap, susah semua. Tak boleh memang begitu. Susah nak jelaskan. Kena faham betul-betul. Tapi kalau lelaki, dia dapat, dia memang dia punya. Isteri tak ada hak. Tapi apa yang berlaku? Isteri lah pula masuk campur. Mak mertua masuk campur. Dia bila dah masuk campur itu yang terjadi, harta tu dah ke mana-mana. Dah tak tengok pula ni, adik dia ada anak yatim, dia nak kena bagi, adik dia nak belajar, duit adik dia semua. Dah dapat kat dia pergi melancong luar negara, minta maaf ya, dia pergi beli rumah dia dan sebagainya. Adik dia ada yang sekolah lagi, ada adik perempuan yang dia nak kahwinkan. Adik perempuan nak kahwinkan, dia kena keluar daripada separuh dia dapat untuk dia belanjakan. Itu sebenarnya tujuan dia dapat banyak. Sebab harta yang dia dapat anak lelaki memang dia punya lah. Dia tak boleh pergi ke pindah-pindah lain. Dia pindah kepada anak-anak lelaki dia. That's why bila kata lelaki-lelaki tu tadi, dia macam kena ada anak lelaki. Dan bila tak ada anak lelaki, macam Rasulullah SAW ini, kita tengok macam mana Nabi SAW ini dalam keadaan dia sebagai contoh, tidak ada anak lelaki dan memang tak risau tentang warisan harta pusaka tadi. Sebab apa? Yang diwariskan ialah, dia kata, nama yang baik, teladan yang mulia dan pahala yang terus mengalir akan terus menjadi milikmu. Tak putus pun. Putus zuriat, putus waris dan sebagainya. Tetapi kebaikan yang kau buat tadi, sampai sekarang orang tetap menyebutkan tentang kebaikan kau. Memang tak ada pun kepada anak-anak lelaki. Kalau kita tengok dalam konteks khusus kepada Rasulullah SAW, sampai sekarang Nabi Muhammad SAW dia punya sunnahnya masih dijalankan. Tapi kita sebagai manusia biasa yang taklah sederajat dengan Nabi SAW ini, kita ambil bahawa tidak mempunyai anak lelaki pun kalau kita melakukan kebaikan. Sebab anak perempuan kita baik, menantu lelaki kita baik, kita pun akan mendapat kebaikan tadi dan pahala tadi akan terus mengalir. Tak ada anak lelaki, tak ada masalah. Anak kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita akan bernikah dan kita akan mendapat anak lelaki free-free je, tak payah nak besarkan. Tak payah nak jaga sunat-sunat apa semua kan. Bila kahwin pula dengan anak lelaki semua, 3 orang anak lelaki, jangan risau. Saya kata lepas ni 3 anak perempuan, automatically dia bersolok terus masuk dalam anak perempuan. So 3 lelaki dapat 3 perempuan, balance dah. Kalau anak itu berkahwin. Tak ada anak, itu isu lain ya. Itu tak ada anak, itu mungkin rezekinya lain. Dan digalakkanlah kalau Ustazah secara peribadi, ambillah anak angkat dan sebagainya. Kerana kita kalau mampu, besarkan anak angkat itu dan menjadi anak kita. Dan inilah zuriatnya, mungkin tidak berbeza-beza, tapi ada perasaan kita sebagai seorang ibu dan ada yang menjaga kita. InsyaAllah kalau anak itu dijaga dengan baik juga. Jadi ini antara kisah yang Nabi SAW diberikan satu kekuatan. Allah berikan syurga Kautsar baginya, disuruh solat dan sedekah hanya kerana Allah Ta'ala, berkorban hanya kerana Allah Ta'ala, kerana hinaan yang orang yang membenci dia ini, kerana nak ambil satu sebab je, punca je. Kawan saya ada kahwin sekarang, ambil anak angkat lah kat kes tu. Dia kata kalau saya balik ni, dia panggil saya halal lah kan, kalau akak balik kampung ni, dia kata Pak Lu Mandul dah balik belum? Si Mandul dah balik belum? Zaman dulu kan, zaman nenek-nenek dah arwah lah kata kan. Dia kan jenis yang Malaysia kan. Kita dengar apa kecil-kecil hati. Sekarang pun ada. Kalau cakap kan tak balik lah. Dulu kan kita main keril kan. Dia tak kisah kan. Mandul dah balik belum? Dia dengar, dia walaupun dia tak direct, tapi kita ada kat ruang-ruang tamu, dia kata dengar kan. Terasa lah. Tapi lama-lama tu dia kata biasalah bercakap macam tu. Sampai bila orang nak bercakap kan? Cakap je lah. Dulu biasa kan kalau panggil kan, mandul tu lah. Itulah yang mandul. Sekarang ni bila dengar betul mandul pun dah tak faham dah betul mandul tu apa kan. Dah tak kisah dan sebagainya. Bila ada pula anak lelaki kan, mana anak perempuan, dia tanya pula anak perempuan. Dah tak ada anak perempuan, tanya pula tak ada anak lelaki ke. Ustazah bila 2 beranak perempuan, 2 operation, saya rasa macam dah give up juga lah kan. First beranak operation je dah give up. Dengan badan saya macam ni, saya rasa macam dah lah tu kan, tak lambatnya nak beranak lagi kan. Tapi Alhamdulillah lah, sebab target 3 tu insyaAllah kan, dengan kesihatan. Dapat yang kedua pun perempuan, operation juga. So
suami saya kata, kita tak ada anak lelaki apa semua kan. Mulalah. Manusia biasa kan, bukan darjat dia bagaimana. Manusia biasa, bagi saya manusia yang normal lah. Lelaki biasa, bukanlah kata kalau dia imam ustaz pun biasa. Walaupun dia seorang ustaz tu, memang nak begitu sebagai manusia fitrahnya kan. Dan sebenarnya begitu, tabiatnya begitu, atau fitrahnya begitu. Saya kata macam inilah, kita kalau tengok orang yang ada, kita akan rasa nak. Tapi kita tengok orang yang tak ada. Kebetulan seorang sahabat dia kahwin dah 5 tahun tak dapat anak. So saya cakap, cuba tengok dekat si Fulan tu kan. Saya kata kat dia tak ada anak, lama dah kahwin. Syukur tak macam mana. Lepas tu dia kahwin lama lepas tu, dia dapat anak perempuan. Saya kata, dapat anak perempuan. Saya kata, betapa syukur dia tengok dia sayang anak dia sebab tak dapat anak. Kita dah 2 perempuan ni, Allah bolehlah pula lagi rasa. Tapi anak yang ketiga saya usaha. Anak yang ketiga saya pergi belajar, ustaz ajar, Ustaz Farid saya ingat lagi. Ajar doa untuk, saya ajar dia ajar saya. Sebab dia anak perempuan, dia pun ramai. 4 kan perempuan, lepas tu baru last kali dia dapat Muhammad apa yang F juga nama dia, apa dah, yang last berapa tahun dah umur dia sekarang ni. Sama-sama bertukar doa untuk letak kat perut, ya, suruh suami letak kat perut, tangan, baca doa. Ya Allah kurniakanlah dia ni masa belum dia tiup roh tu. Ada saya belajar, bukanlah sesak ajaran ni, betul dia ada doa-doa dia. Lepas tu cara makan, jangan makan yang berasid petah berakali. Untuk telur tu, jaga waktu telur tu punya bersenyawaan, jaga dia punya, memang kena gigih. Ya, ini usaha tawakal kita, usaha kita untuk dapat, kerana kita serah pada Allah Ta'ala. Dan izin Allah dapatlah yang lelaki yang ketiga tu, maka tutuplah bukunya. Dia tak cakap apa lagi lah. Kalau dia kata nak yang keempat tu, saya kata Allahu Akbar, Subhanallah. Sudah 1, mau 2, sudah 2, mau 3, sudah lelaki, mau perempuan, sudah perempuan, mau 4. Gitulah, jadi tak habis. Ada cerita yang boleh habis kan. Jadi sekarang ni pun gitu, perlu diberikan ilmu yang betul dan contoh teladan yang baik. Ada dalam Quran di cerita ni. Dan ketika Ustazah menghayati atau meneliti surah Kautsar ini, melihat pada Batar ni, contoh Nabi itu diherdik ataupun disakiti hatinya, dihina dengan kata dia orang yang putus keturunan. Dia bukan mandul, dia tak cakap mandul sebab Nabi SAW ada banyak, ramai anak perempuan. Tapi orang yang tidak ada zuriat lelaki. Macam mana? Dan saya sendiri mengalami je lah macam mana mak saudara saya itu dalam keadaan tertekan kerana suaminya minta untuk kahwin satu lagi kerana tak ada anak lelaki. Dan alasannya apa? Kerana dia mempunyai banyak harta. Banyak rumah lah apa semua kan. Tapi ditakdirkan sekarang ni, ialah berkat kita berdoa pada Allah Ta'ala masing-masing, yang harta anak dia semua banyak pada anak perempuan dia balik. Diserahkan rumah perempuan dengan anak perempuan. Sebab kebetulan anak lelaki dia ni kurang, kita panggil apa, capable lah, ya? Kurang kukuh untuk mewarisi harta dia. Ada goyah lah sebab mak yang kedua ni, anak lelaki ni mak kedua lah. Yang mak kedua ni ada status dia yang memang kita kata kalau bagi nanti jadi lagi masalah. Baik bagi kat mak yang pertama, sebab mak pertama ni walaupun anak perempuan, tapi menantu-menantu lelaki dia kukuh-kukuh dia untuk jaga dan sebagainya. Anak perempuan dia pun cukup firm lah untuk jaga rumah-rumah dan sebagainya. Ya, saya pun mengambil teladan rezeki. Dan memang Allah kata sini yang penting, Nabi SAW kata Allah kata inna a'tainakal kautsar. Kejarlah macam mana pun nama kau ke derajat waris dunia ni, tapi syurga tadi Allah berikan sungai yang mengalir yang lebih indah. Jadi kita tinggalkanlah kat dunia ni. Ya, kadang-kadang suami kata nak bagi ni ke anak, kadang-kadang sakit kat telinga ni ya. Ni rumah ni ke anak dia semua kan. Ada mak saudara saya kan, kesianlah kahwin kan, mak tu dah duduk sama-sama, tapi lepas tu dia bagi anak lelaki dia kan. Dia sebagai isteri ni, isteri yang kedua kan, macam tu ceritanya. Jadi saya kata, kahwin pula penat dia nampak saudara saya ni kan, tak ada apa pun ke, ataupun dah bagi rumah lain ke, ada tanah ke apa sebagainya kan. Apa dengan semua dah bagi ke anak-anak dia. So mak saudara saya yang baru kahwin lah, yang tu dah meninggal, kahwin ni jaga sakit apa semua, dah tua kan, jaga masa dah tua, kahwin dah tua dah sakit, maknanya rezekinya jaga masa sakit, pahalanya lebih. Tapi ganjaran dunia tu kalau kita fikirlah, kalau kita nampak ganjaran dia macam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, penat je lah kan. Tapi bila cakap kat Mak Teh ni kata, tak apalah, kat akhirat tu lagi besar, kat akhirat tu lagi banyak, pahalanya lebih besar. Kita kerja dunia ni apa dapat, dia kata. Memang nampak dunia ni semua dah bagi, tak ada apa kat kita. Tapi sebab fikir akhirat tu, dia kata, kita lagi tenang, kita lagi
rasa tak payahlah apa-apa nak kejar dunia sebab kita pun mati nanti. Kat long kat ti dia bagi kat saya kan. Kita pun mati dia kata. Nak gimana nanti sama-sama kita duduk kat dalam tanah tu. Inilah usianya sebab Nabi kata apa? Allah kata apa? Pahala yang mengalir itulah yang kekal. Tak boleh buat apa. Tapi janganlah sampai kita biar je kan. Saya ujung tu cakap juga, jangan biar juga. Bagilah. Lepas tu bila suami dah meninggal nanti, semua anak-anak dia kena halau pula kan. Tapi mak Tis saya ni bijak juga, dia ada rumah dia. Bapa dia baju-baju dia balik rumah mak dia sebab anak-anak tiri ni kan. Macam mana? Dia lari balik rumah dia kat rumah, duduk kat rumah semua. Tu kan dia balik-balik. So dia adalah sebenarnya di dunia ni perlu kita ada juga kita punya secure kan, keselamatan. Ini yang perlulah saya berikan nasihat ini. Tapi yang kalau tak ada tu memang dah itu je. Anak-anak kita, kalau anak-anak tiri ni lain juga. Tak kena, bukanlah saya menghasut mak Tis saya ni sebab dia mak saudara tiri saya juga. Tapi saya macam bila tengok tak apa, mak Tis ada rumah dah, ada apa semua kan. Ada kan orang yang kahwin lepas tu duduk dengan mak dia, suami dia meninggal, mak dia ni mak betul lah, kalau dia keluar. Dia nak gimana? Dan kan dia pun ada hak kan dekat rumah tu apa, tapi sebab mak dia lebih dapat berhak, suami pun tak dapat berikan kepada suami, lebihkan mak betul. Tapi yang isteri dengan anak-anak yang diwariskan ini, lepas tu nak apa? Yang mak dia, adik-adik yang dapat wala yahudu ala ta'amil miskin apa? Yang yaduk yatim ni tadi, anak yatim ni tadi dah keluar. Dah tak gimana. Itu Allah Ta'ala cerita lengkap lah. Kalau saya cerita dua di dalam dunia kita nampak realiti ni kan. Orang yang tak nak fikir sangat pasal dia, tak apalah, tumpang suami mak buatkan rumah besar-besar untuk mak, kita duduk sama-sama dengan mak nak berkat apa semua. Tak ada kan anak lelaki dia meninggal. Yang anak-anak lelaki yang lain dah cakap, kau isteri kan tak dapat apa kan, keluar. Dah keluar lagi mana. Ni anak yatim ni patutnya kena jaga, pelihara. Yang isteri ni pun ni tadi tak boleh nak gimana apa semua kan, tak ada pekerjaan dan sebagainya. So suami kena fikir juga macam mana. Kalau suami tak boleh fikir, isteri tolong fikirkan. Isteri tolong fikirkan lah. Dia malam kan, abang ni, mak ni bang, kalau bapa jadi kat abang, saya nak gimana lah ya. Nanti saya rumah dua nama kan, agreement dua sama. Nama dia ada, nama kita ada. Apa? Semua waris-waris semua kan. Tak ada abang tak gimana lah, abang insyaAllah kan. Abang insyaAllah abang. Apa yang cerita Moci tu bukan Moci abang kan. Macam-macam lah contoh yang kita nampak. Itu yang viral. Yang tak viral macam mana. So apa yang kita belajar hari ni insyaAllah lembutkan hati kita, sentiasa tengok kepada kesusahan orang, dan juga yakin bahawa apa kita buat ini akhirnya yang kekal itu adalah untuk kita bawa ke akhirat. Walaupun kita buat baik. Kadang simple-simple je orang kata yang saya bagi tu kuliah apa ya, saya dengar kat kuis tu kita bagi makan anjing tersepit je kan, kata pelacur masuk syurga. Orang yang dah buat 100,000 bunuh orang, 100 orang, 1,000 orang, 1 orang pun masuk syurga dia kata. Kerana dia bertaubat dan dia yakin kebaikan yang dia buat sedikit pun, kerana dia nak tunjukkan simpati dia dan belas kasih dia kepada sesama manusia. Tak bermaksud kita tak boleh buat yang besar-besar. Boleh. Kalau kita nak boleh ada buat masjid, kita mampu untuk buat masjid, kita mampu untuk buat madrasah dan sebagainya, buat. Tapi kalau ada orang nak bina masjid, kita tak boleh bina masjid, kita sumbangkan duit kita untuk bina masjid tersebut. Selagi masjid itu ada dan sebagainya, kita mati dalam kubur, masjid itu ada. Selagi madrasah itu berjalan, anak muridnya hafaz Quran, itu kita sedekah-sedekah kita yang bawa kita ke alam yang lebih tenang nanti. Kesian kita dalam kubur nanti, kan, siapa nak tolong kita? Kita bolehlah mimpi-mimpi anak-anak kita datang, kita mimpi. Semalam kan dia kata, saya mimpi mak saya lah, arwah mak saya. Lepas saya tanya, so what? Tak boleh percaya kan kak? Dia kata, tak boleh percaya je, saya cakap. Lepas tu cakap pasal orang muda sekarang ni, your mother need help, saya kata. Your mother need something inside there. Ya ke? Mesti you buat satu, mesti you tak sedekah dah. Saya tak, okey. Zaman sekarang kena cakap kan. Dia kata percaya memang. Dia datang pakai siapa dia tu. Macam sedih lah dia macam dia datang mak saya selalu mimpi. Mak saya kadang-kadang dia cakap kan, pakai baju cantik, bersih. Okey. Kita bukan kata tahyul ke apa, tak ada kan. Something yang dia nak sampaikan mungkin. Dan lupa dan sebagainya. Kan? Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.